rakyat Sarawak telah dijanjikan sesuatu oleh Vinabro, yang mana di hujungnya nanti kan Vinabro ni akan bagi sesuatu kepada rakyat Sarawak, iaitu Hai, Assalamualaikum. Anda bersama dengan saya lagi, Suhistrozi. Let Histrozi teach you history. Jadi untuk video kali ini, kita berada pada bab yang keempat, tingkatan 4, iaitu era peralihan kuasa British. Dan untuk fokus video kali ini, kita berada pada subtopik 4.5, reaksi penduduk tempatan terhadap penyerahan Sarawak. Jadi kita nak tengok, alright, bagaimanakah reaksi orang-orang Sarawak ni bila penyerahan Sarawak berlaku. Kita dah belajar dalam video sebelum ini tentang apakah punca atau faktor penyerahan Sarawak dilakukan oleh Vinabro kepada kerajaan British. Siapa yang belum tengok lagi, boleh check out video penyerahan Sarawak dan faktor penyerahan Sarawak Vinabro kepada kerajaan British. Dan sekarang kita akan sambung pula bagaimanakah reaksi rakyat. Adakah rakyat menentang ataupun rakyat menyokong? Okey, jadi kita akan tengok dekat sini. First adalah kita nak tengok ada dua golongan. Bila kita cakap tentang penyerahan Sarawak, ada golongan yang menyokong dan ada golongan yang menentang. Okey. Jadi kita nak tengok satu persatu apa sebab golongan rakyat Sarawak ini menyokong dan kenapa sebahagiannya lagi menentang. Okey. Kita pergi yang pertama dahulu, iaitu faktor penentangan. Kenapa orang-orang Sarawak menentang? Kenapa mereka tak suka Sarawak ini diberikan kepada kerajaan British? Apa reason dia? Okey. So reason yang pertama, Kenapa rakyat Sarawak ini tak nak Sarawak diserahkan kepada kerajaan British adalah disebabkan tindakan penyerahan Sarawak oleh Vinabro ini bertentangan dengan Perlembagaan 1941. Yang mana sebelum ini rakyat Sarawak telah dijanjikan sesuatu oleh Vinabro, yang mana di hujungnya nanti kan Vinabro ni akan bagi sesuatu kepada rakyat Sarawak, iaitu rakyat Sarawak akan diberikan atau dibimbing untuk memerintah kerajaan Seri. Maksudnya Vinabro dalam perlembagaan atau undang-undang mereka dah menyatakan at the end Sarawak akan diberikan kemerdekaan oleh dinasti Brooke atau keluarga Brooke. Jadi bila Vinabro bagi Sarawak kepada British, itu maksudnya dah bertentangan dengan apa yang dijanjikan kepada rakyat Sarawak. Itu yang pertama, kenapa mereka menentang. Yang kedua, tindakan Vinabro menyerahkan Sarawak kepada British juga adalah salah satu tindakan yang mengetepikan surat wasiat Charles Brooke, iaitu ayah kepada Vinabro. Yang mana Charles Brooke ni telah memberitahu kepada Vinabro, yang mana bila Vinabro dah tua ataupun nak ingin menyerahkan pemerintahan itu perlu diberikan kepada anak sedara Vinabro. Sepatutnya Anthony Brooke. Dalam surat itu Charles Brooke nak Anthony Brooke menjadi pemerintah seterusnya, tapi Vinabro tak nak. Dalam video sebelum ini kita dah belajar. Jadi penentang atau orang yang menentang ini ingin kekalkan pemerintahan dinasti Brooke untuk memudahkan kemerdekaan yang macam dijanjikan kepada mereka. Tetapi Vinabro bila dia menyerahkan Sarawak, dia tidak berbincang dahulu dengan rakyat Sarawak dan terutamanya dengan anak sedaranya, iaitu Anthony Brooke, yang pada waktu itu adalah memegang jawatan sebagai Raja Muda di Sarawak. Jadi kan ini sebab yang kedua. Sebab dalam surat wasiat ayah dia dah bagi tahu, lepas ni kalau dah habis pemerintahan ataupun dah nak lepaskan pemerintahan, beri kepada Anthony Brooke. Jangan berikan kepada orang lain. Tapi Vinabro ini derhaka kepada ayah dia. Dia tak ikut surat wasiat ayah dia dekat sini. Jadi itu sebab yang kedua kenapa penentangan berlaku. Dan yang ketiga adalah, ingat tak dalam video sebelum ini kita dah belajar bagaimanakah Vinabro mengarahkan Gerald T. McBrien untuk mendapatkan tanda tangan dan persetujuan pemimpin tempatan. Dan apa yang McBrien buat? Dia gunakan cara yang sama macam Harold McMichael, gunakan cara ugutan, desakan, menggunakan muslihat, menggunakan cara yang tidak sah untuk didapatkan
tanda tangan. Mac Brian menggunakan desakan dan sogokkan untuk mendapatkan persetujuan kota-kota tempatan. Jadi digunakan cara-cara yang tak sepatutnya lah untuk mendapatkan tanda tangan. Janganlah paksa, jangan desak, janganlah rasuah dan sebagainya. Tapi Mac Brian ini sebabkan dia nak juga tanda tangan, dia gunakan muslihat begini. Jadi itu sebabnya bila rakyat dapat tahu, rakyat marah dengan tindakan Mac Brian ini. Jadi ini 3 sebab kenapa penentangan ini berlaku. Yang pertama, tindakan Wynebroek bertentangan dengan Perlembagaan 1941 ataupun Perlembagaan Sarawak. Yang kedua, Wynebroek tak follow cakap ayah dia, iaitu surat wasiat Charles Brooke. Dan yang ketiga, Gerald T. Mac Brian menggunakan muslihat untuk dapatkan tanda tangan. Jadi kalau saya jadi rakyat Sarawak pun, saya pun marah dekat sini. Saya pun menentang juga dekat sini. Nampak tak dekat situ? Jadi ini 3 sebabnya. Alright? Jadi kita akan tengok bagaimanakah rakyat-rakyat ini menentang. Apa cara yang mereka gunakan untuk mereka menentang, dan kita akan lihat dalam video yang akan datang. Dalam video yang akan datang nanti kita akan belajar bagaimanakah cara-cara rakyat Sarawak ini melakukan penentangan terhadap penyerahan Sarawak. Adakah dia sama macam rakyat Tanah Melayu menentang Malaysian Union menggunakan akhbar, menggunakan demonstrasi, menggunakan penubuhan UMNO? Kalau masih ingat lagi, kalau nak check out tentang penentangan atau reaksi rakyat tempatan tentang Malaysian Union, boleh check out video saya sebelum ini. Jadi dalam video yang akan datang kita akan tengok bagaimana pula cara yang digunakan oleh rakyat Sarawak untuk menentang penyerahan Sarawak. Alright? Jadi sampai di situ saja video kali ini. Kalau korang ingin bahagian yang seterusnya, video ni belum habis lagi. Bahagian ini ada bahagian seterusnya. Kalau korang nak bahagian seterusnya, boleh komen di ruangan komen. Saya akan letakkan video ini pada masa yang akan datang. Alright, kalau korang ada apa-apa lagi video yang lain yang korang ingin saya bincangkan, korang boleh turunkan juga di ruangan komen. Jangan lupa subscribe dan juga share lagi video-video saya ini kepada orang lain. InsyaAllah lagi banyak kita bantu, lagi banyak orang kata lebih banyak lagi orang lebih faham atau lebih mudah untuk belajar sejarah. Alright, so jangan lupa juga follow social media saya yang lain seperti TikTok dan Instagram menggunakan username yang sama, Hisrozi. Let Hisrozi teach you history. Okay, bye.